Assalamualaikum. Untuk kelas kita hari ini, kita akan masuk pada tema kita yang pertama, iaitu asas fizik. Bagi tema asas fizik, hanya ada satu bab saja, iaitu bab 1, bertajuk pengukuran. Dalam bab 1, kita tengok apa yang akan kita pelajari dalam bab 1. Dalam bab 1 kita akan mempelajari kuantiti fizik dan juga mengenai penyiasatan saintifik. Dalam kuantiti fizik, kita tengok apa dia standard pembelajaran bagi kuantiti fizik. Awak lihat, iaitu yang pertama sekali awak dapat menerangkan apa itu kuantiti fizik. Yang kedua, awak dapat menerangkan dengan contoh apakah itu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Yang ketiga, pelajar dapat memerihalkan apa itu kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas SI. Dan yang terakhir sekali, pelajar dapat menerangkan dengan contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Itu dalam 1.1 kuantiti fizik. Bagi 1.2 penyiasatan saintifik, pelajar perlu boleh mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Yang kedua, pelajar boleh menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Dan yang ketiga, pelajar dapat menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan lengkap melalui eksperimen bandul ringkas. Ini yang akan kita pelajari dalam bab 1. Kita pergi yang pertama, iaitu mengenai kuantiti fizik. Awak kena tahu apa itu kuantiti fizik. Kuantiti fizik adalah satu pengukuran di mana satu kaedah untuk kita menilai kuantiti fizik. Apa itu kuantiti fizik? Macam mana kita nak tahu itu adalah kuantiti fizik? Kuantiti fizik, ia mengandungi mesti ada magnitude dan juga unit. Dan kuantiti tersebut mestilah yang boleh diukur. Contohnya, kita boleh ukur sesuatu panjang, kita boleh ukur sesuatu luas. Itu yang boleh diukur. Dan setiap kuantiti fizik mesti ada unit. Unit itu sama ada dalam bentuk metrik, iaitu meter, liter, kilogram, dan ataupun dalam bentuk imperial. Kalau bentuk metrik ni, dia lebih kepada kita guna dalam peringkat antarabangsa lah. Kalau imperial ni, kalau kita lihat tengok dalam bentuk unit kaki, inci, batu, ela, gallon. Ini yang kita banyak guna pada zaman-zaman yang terdahulu, sebelum-sebelum ini. Seterusnya, bila kita dah tahu apa itu kuantiti fizik. Kuantiti fizik ada magnitude dan juga ada unit. Dan kuantiti fizik ini pula kita bahagikan pula kepada dua, iaitu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Apa yang dikatakan kuantiti asas dan kuantiti terbitan? Kita tengok. Kuantiti asas ialah kuantiti fizik yang tidak boleh ditakrifkan dalam sebutan kuantiti fizik yang lain. Bermakna dia berdiri di atas diri dia sendiri. Dia tak boleh ditakrifkan dalam sebutan-sebutan kuantiti fizik yang lain. Contoh, kalau kita tengok panjang, ini adalah kuantiti fiziknya. Kuantiti fizik panjang adalah jenis kuantiti asas.
Ini adalah simbol bagi panjang, dan ini adalah unit. Okey. Begitu juga dengan yang lain, contoh-contoh yang lain. Katakanlah cikgu ambil suhu. Ini suhu adalah kuantiti asas. Okey. T ini adalah dia punya simbol bagi suhu, dan K ini adalah Kelvin. Okey, unit bagi suhu. Okey. Dan unit-unit yang terdapat di sini, ini semua adalah unit SI. Okey. Kemudian kita tengok apa bezanya dengan kuantiti terbitan. Okey, kuantiti terbitan adalah kuantiti fizik yang terbentuk daripada gabungan kuantiti asas secara pendaraban, pembahagian atau kedua-duanya. Bermakna kita ambil kuantiti asas dan kita gabungkan dua gabungan kuantiti asas ataupun tiga gabungan kuantiti asas ataupun lebih. Okey, contoh kalau kita lihat luas. Luas di sini. Ini dikatakan kuantiti terbitan. Kenapa? Sebab dia menggabungkan antara dua kuantiti asas, iaitu L darab L. Kita tahu formula luas adalah panjang darab lebar. Bermakna kuantiti asas panjang darab kuantiti asas panjang. Dia gabungan antara dua kuantiti asas secara pendaraban. Jadi ini kita katakan sebagai kuantiti terbitan. Contoh, awak pernah belajar mengenai ketumpatan. Kita tahu awak dah pernah belajar sebelum ni, iaitu ketumpatan bermakna jisim bahagi dengan apa ni? Ingat lagi tak? Ini adalah isi padu. Maksudnya dia bergabung dengan dua kuantiti asas. Kalau kita tengokkan, isi padu ni pun dah kuantiti terbitan dah. Kan? Isi padu ni pun dah ke kuantiti terbitan, di mana isi padu kita tahu ini panjang, darab panjang juga dan darab panjang. Dia tiga gabungan kuantiti asas secara pendaraban. Jadi kat sini ini pun dah ada kuantiti terbitan. Jadi jisim pula bahagi lagi dengan isi padu. Jadi ini adalah kuantiti terbitan. Okey, dan kita boleh lihat contoh-contoh yang lain. Okey. Cikgu harap awak dapat membezakan apa dia kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, contoh. Okey. Contoh kita lihat di sini, cikgu ambil, awak boleh lihat di buku teks di muka surat 7. Okey. Okey, kita lihat di sini contoh kalau cikgu ambil luas. Ini adalah dia punya simbol bagi luas. Dalam fizik ni, okey, awak kena tahu apa dia simbol. Simbol bagi setiap kuantiti terbitan dan juga kuantiti asas. Okey. Dan simbol ini tidak akan berubah. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok ni, ini dia sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Kalau luas, Inggeris ni A ni area. Okey. Jadi ini simbol luas. Rumus luas kalau kita pernah belajar sebelum ini, panjang darab lebar. Jadi bila panjang darab lebar, L darab L, jadi L kuasa 2. Kalau cikgu buat dalam bentuk kuantiti asas, bermakna di sini, okey, bermakna di sini adalah L darab L. Okey, itu sebab kita dapat L kuasa 2. Okey. Dan sebutan dia dalam unit asas. Okey, apa unit bagi L? Iaitu meter. Okey. Dan bila meter darab meter, ini meter darab meter, jadi unit sebutan dalam unit asas adalah meter kuasa 2. Kan? Okey. Kemudian kita tengok maksudnya sini meter persegi, kan? Okey, kemudian kita tengok isi padu. Isi padu.
Okey, isi padu pula, okey, ini adalah simbol bagi isi padu. V besar, volume. Okey, dan kita tahu formula kalau isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Okey, jadi kalau panjang darab lebar darab tinggi bermakna kuantiti sebutan kuantiti asas adalah L darab L darab L. Okey, jadi kita dapat meter padu. Okey. Dan bagi ketumpatan pula. Contoh yang ketiga, ketumpatan. Okey, ini adalah simbol bagi ketumpatan. Okey, dan kita tahu ketumpatan jisim bagi isi padu. Okey, dan ini sebutan dalam kuantiti asas, jisim bagi isi padu. Dan bagaimana unitnya kita tengok. Ini adalah jisim. Okey, jisim unit dalam SI adalah kilogram. Okay, meter padu. So per meter padu. Sebab apa negatif sini? Sebab bahagi. Okey. Jadi kalau di sini nanti kita boleh tengok nanti muka surat 7 ada beberapa contoh lagi, dan selepas ini nanti mungkin pelajar-pelajar boleh buatnya untuk soalan yang seterusnya. Okey, setelah kita memahami apa itu kuantiti asas dan kuantiti terbitan, kita kena kategorikan pula kuantiti fizik ni, adakah dia kuantiti skala ataupun vektor. Apa itu skala, apa itu vektor? Okey, bagi kuantiti skala, kuantiti fizik yang hanya mempunyai magnitude. Okey, manakala kuantiti vektor, kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan juga arah. Okey, contoh kalau untuk kuantiti skala ada magnitude saja, iaitu jarak, masa, jisim dan tenaga. Dan kalau vektor, kita tahu kalau sesaran ni dia ada arah. Sesaran ada arah, laju, berat, daya, pecutan. Semua ini ada menunjukkan arah. Tapi kalau jarak, laju, masa, jisim dan tenaga, dia tidak mempunyai arah, hanya mempunyai magnitude sahaja. Okey. Ini contoh. Okey. Contoh kalau kita lihat, okey. Awak tengok contoh latihan ni, awak perlu nyatakan apakah kuantiti fizik, unit, simbol unit, magnitude dan simbol kuantiti. Okey, kita tengok apa dia kuantiti fizik yang ada dalam soalan ini. Okey, kalau kita tengok kuantiti fizik di sini, apa yang diukur? Okey, apa yang diukur? Yang diukur di sini adalah apa dia? Okey, adalah panjang. Okey, diukur adalah panjang. Unit. Jadi apa unit bagi panjang? Meter. Jangan tulis M ya. Bila diminta unit, tulis penuh meter. M itu adalah simbol bagi unit. Iaitu pada soalan C. Baru kita tulis M. Okey, berapa magnitude? Baru kita baca pengukuran dia. Iaitu 2.9 meter. Hati-hati bila membaca pengukurannya, sebab ia tidak bermula dari kosong. Okey, bila tidak bermula dari kosong, pelajar kena menolaklah ukuran akhir, tolak dengan ukuran awal. Okey, macam ni 3.4 tolak dengan 0.5. Okey. Kemudian simbol kuantiti. Apa dia simbol kuantiti dia? Iaitu simbol kuantiti fizik panjang tadi adalah L. Okey, kemudian kita nak kena pasti, kita tengok contoh perenggan di sini, kena pasti semua kuantiti skala dan vektor dalam perenggan di bawah. Okey, kita tengok.
Apa dia? Ali menggunakan 5 Newton daya untuk menarik sebuah kotak 5 meter ke arah kiri dalam 3 saat. Dia kemudian meletakkan kotak di atas penimbang. Penimbang menunjukkan berat kotak ialah 10 Newton, manakala jisimnya ialah 1 kilogram. Ali menggunakan pemanas untuk memanaskan kotak dengan tenaga sebanyak 50 joule. Kemudian dia menarik semula kotak sejauh 2 meter. Okey, kita cari kuantiti skala dahulu. Mana dia kuantiti skala? Kita tahu kuantiti skala tidak mempunyai arah. Okey, jadi kita nampak sini mana yang tak ada arah. Okey. Yang tak ada arah adalah masa. Okey, kemudian kita tengok jisim. Okey. Dan tenaga. Okey, tenaga. Dan ada satu lagi iaitu jarak. Okey, jarak. Kenapa cikgu kata jarak? Sebab dia tidak menyatakan arah. Ya, menarik semula kotak sejauh 2 meter. Tidak menyatakan arah. Jadi dia dikira skala. Okey. Kalau sekarang kita tengok vektor. Mana dia vektor? Vektor, okey, daya. Okey. Ini adalah sesaran sebab disebut 5 meter ke arah kiri. Dia ada arah, magnitud dan arah. Okey. Kemudian berat kotak. Berat kotak, sebab berat adalah daya. Okey, 10 Newton. Ya. Ini beratnya. Okey, jadi awak kena tahu membezakan mana vektor, mana kuantiti skala.